Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni tafsir Az-Zuhar jilid kelima, surah Yunus lagi ayat ke-22 dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah yang perjalakan kamu di darat dan di laut. Wallazi yusayyirukum perjalakan fil barri wal bahr, di darat, baru tu darat, wal bahr tu laut. Sehingga apabila kamu telah berada dalam kapal, hatta idza kuntum fil fulk. Al-fulk tu kapal-kapal. Dan setelah kapal-kapal itulah melayarkan mereka dengan angin yang baik. Wajarayna bihim, menjalankan melayarkan mereka bihim birihan, dengan angin thayyibatin, baik. Dan setelah bergembira mereka dengan dia, wa farihu biha, mereka bergembira dengan dia. Datanglah angin yang keras dan datanglah kepada mereka ombak dari setiap penjuru. Ja'adha rihun asifun ni angin yang keras. Waja'ahumul mauju tu datang pada mereka ombak ni. Min kulli makanin, dari setiap penjuru dan setiap tempat ni. Wa zannu annahum uhita bihim, dan setelah mereka beraksangka bahawa bahaya telah mengepung mereka. Annahum uhita bihim, meliputi mereka tu, itulah ombak yang kuat lah, ataupun bahaya-bahayalah, angin keras dan ombak yang berat, yang kuat lah. Maka menyerulah mereka kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Da'awullah mukhlishin lahuddin. Kata apa tak? Sesungguhnya jika engkau selamatkan kami dari bahaya ini, nescaya akan jadilah kami dari orang yang berterima kasih. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Anjaytana, engkau selamatkan kami, min hadhihi, daripada bahaya inilah dah. Lanakunanna minasyakirin, nescaya kami jadi orang yang berterima kasih. Itu ayat 22, ayat 23 pula. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Tetapi setelah dia menyelamatkan mereka, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka pun berbuat sewenang-wenang di bumi dengan tidak benar. إِذَا هُمْ يَبْغُونَ, يَبْغُونِ melampau lah, sebenarnya fil ard, di bumi, bighairil haqq, dengan tidak benar. Wahai manusia, kesewenang-wenangan kamu itu hanyalah terhadap diri kamu sendiri. Innama ya ayuhan nas innama baghyukum tu baru melampau ataupun sewenang-wenangan kamu tu ala anfusikum, atas diri kamu sendiri lah, mencari pasal lah. Mata al hayatid dunya, perhiasan hidup dunia sementara lah. Kemudian itu kepada kamilah tempat kembali kamu, summa lina marji'ukum, maka akan kami beritahukan kepada kamu apa-apa yang telah kamu perbuat. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini pun sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya lah. Yakni bahawa manusia yang kufur, jika dikecapkan rahmat sesudah berturut-turut ditimpa musibah. Bukan boleh nikmat saja, ada musibah semua tu dah. Lepas musibah tu terima rahmat dah. Tiba-tiba mereka terus bertipu daya, buat mengelakkan pengakuan bahawa itu adalah rahmat Allah. Teringat dah tu rahmat Allah dah. Kena balas mata apa sedar insah mata dah. Lepas tu dia boleh selamat, boleh rahmat Allah. Elok mengaku pula dah. Elok ingat Tuhan lah, tak ingat Tuhan. Di akhir ayat Tuhan mengatakan bahawa janganlah Tuhan dipermainkan. Sebab Tuhan pun lebih cepat mengatur tipu daya. Dia berasa dia boleh tipu Tuhan dah. Masa susah minta Tuhan, kurang susah minta wali dah. Jadi dia ni
Dia ingat boleh main Tuhan. Sedangkan Allah sedang menipu dia dah. Dia nak tipu Tuhan, Tuhan tipu dia dah. Dia nak kata Tuhan tak dengar, tak boleh dengar, Tuhan tengah tipu dia dah. Dan malaikat tidak lalai dari mencatat, maka datanglah ayat ini sebagai lanjutan. Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut. Pangkat ayat ke-22 dah. Di darat ada berbagai angkutan darat lah. Sejak dari manusia berjalan kaki sampai kepada memakai kenderaan berkaki empat, kuda, unta, keledai, sapi dan kerbau. Itu zaman dulu dah. Sampailah kepada masa manusia mendapat ilham membuat roda dah. Ada tayar. Akhirnya timbul kenderaan darat bermotor. Semua itu dialah yang memperjalankannya. Allah juga dah. Nampak kita buat apa sebenarnya? Allah. Dialah yang beri ilham pada manusia sehingga dapat membuat biduk, membuat sampan, perahu, sekuna, kano, pencalang, jung, gurap dan bahtera dan kapal ni alat-alat zaman dulu lah. Dan kapal itu sudah amat maju sejak dari berdayung, memakai layar, memakai uap dan motor dan elektrik lah. Sekarang datang zaman penggunaan tenaga atom, nuklear pula dah. Untuk melayarkan kapal apa ada dah. Kalau kapal selam mereka tu. Britain gapo tu, kapal selam dia guna nuklear dah. Tak payah guna tenaga nuklear untuk menggerakkan elektrik dan sebagainya lah. Sehingga bila kamu telah berada dalam kapal-kapal dan setelah kapal-kapal itu melayarkan mereka dengan angin yang baik dan setelah bergembira mereka dengan dia. Dalam ayat ini terdapat 3 masa dalam hal berkapal yang akan dirasakan oleh orang yang telah biasa berlayar. Walaupun di zaman kapal moden sekarang ini pun ya. Pertama ialah setelah berada dalam kapal sebelum kapal berlayar. Ini pertama dah keadaan. Dapat kita rasakan betapa khususnya suasana pada saat itu, iaitu ketika kita telah bersiap hendak meninggalkan bumi daratan. Aku berpisah dengan kaum kerabat sahabat handai. Berdiri ke tepi polka kapal melihat ke darat. Ini suasana pertama, masa pertama. Kedua, ialah setelah kapal mulai mengangkat sauhnya dan tali temali yang menyangkutkan kapal dengan daratan mulai dilepaskan. Dan peluit kapal mula berlayar. Dari situlah. Dan di situ datanglah suasana baru yang gembira dah. Sebagai ganti daripada rada-rada sedih. Seketika akan berlayar tadi. Tak ada nak tinggal keluarga pakai sedih lah. Ni start berlayar tu gembira lagi. Start gembira lah. Moga-moga angin baik berlayar selamat. Kemudian datanglah perasaan ketiga. Iaitu gembira kerana angin berhembus dengan baik. Kapal berlayar dengan tenang. Cuaca langit menguntungkan bagi yang berlayar. Tiba-tiba sedang gembira tersebut. Kerana angin berhembus dengan baik itu. Datanglah angin keras. Tiba-tiba datanglah angin keras dan datanglah kepada mereka ombak dari setiap-tiap penjuru. Dan setelah mereka berak sangka bahawa bahaya telah mengepung mereka. Inilah sifat lagi dari keadaan yang dijumpai dengan tiba-tiba ke dalam tayangan jauh. Tiba-tiba ada bahaya dah. Sedangkan penumpang-penumpang enak duduk bernyanyi-nyanyi, melihat lautan, melihat alunan turun dan naik, dan burung camar atau ikan belalang melompat-lompat mengatasi ombak. Tiba-tiba dari jauh kelihatanlah segumpal awan kecil. Biasanya khabar yang telah mahir dan berpengalaman mengerti bahawa itulah petanda badai akan datang. Dan tidak dapat dielakkan lagi. Tak boleh nak elak dah. Tak boleh nak lagi lah. Mula-mula anginlah berhembus dan dengan cepat sekali menjadi keras dan dahsyat. Sehingga tiap-tiap bahagian kapal rasakan pecah dari kerasnya pukulan angin. Malah pernah juga ada tiang kapal yang patah. Setelah itu datanglah ombak, gelombang dan badai yang besar dahsyat. Sehingga betapa pembesarnya kapal sudah sebagai sabuk kelapa terapung-apung saja dibuat oleh ombak dah. Apabila angin sudah keras berhembus, kadang-kadang isi kapal yang ada di atas geladak dan dapat dihembuskan oleh hebatnya angin badai. Malahan ombak pun naik menggulung ke geladak sehingga kalau barang-barang yang ada di sana tidak diikatkan teguh boleh meluncur masuk ke dalam laut dah. Di saat itu penumpang akan merasa bahawa mati telah dekat sekali. Pakat berasa nak mati belakang lah. Dah. Pasal ombak kuat ni dah. Harapan buat hidup sudah tipis. Tanah daratan telah jauh. Diri terkatung-katung di tengah lautan. Angin taufan, badai dan ombak gelombang bergulung-gulung. Ini entah bila akan berhenti. Masa tu Allah nak mati dah. Tunggu mati ya dah. Kadang-kadang para penumpang hanya tidur bersembunyi di belakang dinding kecil saja. Kadang-kadang diikatkan diri ke dinding atau tiang kapal supaya jangan sampai dia luncur ke ombak masuk ke dalam laut dah. Dan kadang-kadang banyak yang mabuk dan muntah-muntah. Penulis tafsir ini sudah pernah mengalami badai dan ombak besar begini dalam pelayaran dari Pulau Pinang menuju Olheleh, Bandar Aceh. Ini Dr. Hamka ni. Dari Pulau Pinang naik kapal menuju ke Aceh ni tahun 1943 bersama-sama Tuanku Abdul Aziz Al-Qadi Malikul Adil dan Tuanku Hasbi Siddiqi. Hasbi Siddiqi ni pengarah hebat juga dah.
Di Indonesia dah. Dia peringkat habis lagi lah. Nak terhamkan mudah lagi. Banding yang betul. Kembali dari Singapura, pulang ke Sumatera melalui Pulau Pinang. Setelah hari pagi dah kelihatan pelabuhan itulah Aceh dah. Oleh itu maksudnya Bandar Aceh dah. Barulah kami yakin bahawa kami masih akan hidup. Masa ombak kuat tu kata matilah. Mati laut dah. Bagaimanakah perasaan kita dengan badai yang mengamuk, ombak dan gelombang menggulung-gulung dan kematian serasa mengancam dari segala penjuru itu dah. Maksud tu berasa nak mati dulu dah. Dan juta ayat menyatakan perasaan kita pada saat itu, maka menyerulah mereka pada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Pada masa tu ingat Tuhan lah. Tak ingat dah ketuk wali ke apa. Tapi ada juga orang masa jenis syirik zaman dulu ni, masa tu ingat kata wali, tak ingat Tuhan dah. Tapi orang syirik zaman dulu pun ingat Allah tu tak ingat ketuk wali dia. Sungguh jika engkau selamatkan kami dari bahaya ini, nescaya akan kami jadilah kami dari orang yang berterima kasih. Ujung ayat kedua. Masa terancam nyawa ni, minta sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya selamat lah. Dan macam dia bernazar lah, kalau Tuhan selamat dia nak berterima kasih Tuhan lah. Bulatlah perasaan pada masa itu menyerah kepada Allah semata-mata. Segala ucapan dan sebutan kepada nama Allah keluarlah pada waktu itu. Tidak ada lagi teringat kepada yang lain melainkan Allah semata-mata, benar-benar agama yang ikhlas dan tauhid, makrifah yang tidak bercabang. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah kami. Aku bernazar jika aku terlepas dari bahaya ini, jika aku sampai ke pelabuhan dengan selamat, aku akan puasa sekian hari, aku akan menjamu fakir miskin dan sebagainya. Gitulah. Sebagai alamat syukur akan kurniaan Tuhan. Kerana tidak ada yang lain yang sanggup melepaskan dari bahaya itu, hanya Dia saja. Dalam ayat ini jelaslah bahawasanya apabila tiba satu saat yang sudah sangat berbahaya, yang sangat kritis kata orang sekarang, sehingga bahaya telah mengancam dari atas angin, dari bawah ombak, dari segala penjuru pun, sehingga tidak ada pintu lain terbuka lagi, jiwa manusia terus menembus mengingati Allah. Mereka tidak ingat yang lain lagi. Mereka meminta kekuasaan tertinggi itu turun tangan. Fikiran mereka, intelek mereka, akal cerdik, logika, dialektika tidak main lagi di waktu itu. Hanya menyerah diri meminta tolong kepada yang satu itu. Yang untuk itu bersatulah sekali manusia. Waktu itulah benar-benar terdapat agama yang ikhlas. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Sa'ad bin Abu Waqqas, bahawa tak kala Nabi kita SAW menaklukkan Mekah, seorang yang selama ini memusuhi beliau, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal, lari meninggalkan Mekah, bermaksud hendak berlayar meninggalkan tanah Hijaz. Maka sampailah dia ke tepi laut dan berlayarlah dia menumpang sebuah perahu layar. Sa'ad bin Abu Waqqas kata. Bukan bukan Sa'ad bin Waqqas ni cerita riwayat dia dah. Ikrimah Abu Jahal lagi silap. Ikrimah Abu Jahal lagi dah. Sampailah dia ke tepi laut dan berlayarlah dia menumpang sebuah perahu layar. Maka datanglah badai taufan yang besar sehingga menjadi permainan yang kecil sahajalah perahu layar itu oleh ombak yang besar-besar. Di saat itu berkatalah juragan kapal itu kepada para penumpang, di saat yang begini yang perlu ialah doa yang ikhlas. Adapun berhala-berhala tidaklah sebuah juga yang dapat menolong kita di saat seperti ini. Orang atas kapal kata gitu dah. Juragan. Apa juragan ni maksudnya driver kapal dia kata tak. Kapten kapal ke dah. Tak boleh minta ni berhala masa ni. Bukan minta tak wali tak gapo ni. Minta entah tu. Dan pada ketika itu sedarlah Ikrimah dan berkatalah dia, kalau di lautan dalam bahaya yang sebegini besarnya, hanya ikhlas yang menyelamatkan daku. Nescaya tidak ada yang akan menyelamatkan daku melainkan ikhlas ini juga. Oh Allah, kalau aku terlepas baik dari bahaya besar ini, aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya. Sebab aku percaya bahawa dia seorang yang pemaaf dan muliawan. Kata gitu. Tiba-tiba tidak berapa lama kemudian badai pun teduh dan ombak pun menenang. Maka dimintanya lah supaya dia dipulangkan kembali dan orang yang lain pun pulang. Ikrimah langsung menempati nazarnya. Dia datang kepada Rasulullah SAW, menyerahkan diri dan memeluk agama Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Anak Abu Jahal ni. Sedangkan seorang musyrik yang terkemuka sebagai Ikrimah itu ialah seorang pemuda musyrikin, anak pemuka musyrikin jugalah. Anak Abu Jahal. Lagi insaf dan ikhlas kepada Allah lah yang timbul pada jiwanya di saat yang sangat genting itu, apatah lagi kalau seorang telah mendalami rasa tauhid.
Ni orang kafir tu lain kalau kira Ikrimah ni. Tapi disebabkan dia ni telah masa dia nak tu dia jadi ikhlaskan tauhid masa ombak besar tu. Ya Allah tolong dia kan. Oleh sebab itu maka ayat ini sangatlah jauh bersimpang dengan golongan yang mengaku dirinya beragama Islam tetapi telah musyrik. Tegur ni start nak tegur dah. Ada kita baca buku-buku orang tasawuf yang sangat-sangat berbeza ajarannya sebagai perbezaan siang dan malam. Nah, dengan maksud ini tapi kita tengok kita kata tasawuf apabila sulit ni nak istighasah dipanggil tok wali. Mungkin lagi nak cara kepada ingat Tuhan dia, ingat Tuhan dia. Dia berasa Tuhan semakin jauh pula dah. Nampak tok wali dekat. Jadi kalau kita kira ayat Quran dan cerita-cerita hadis riwayat yang sahih tu ikhlas pada Allah SWT tak seminta nak berhala tok wali tok guru dulu dah la tauza tu tok guru lah dulu dah. Suruh minta Tuhan terus dah. Kalau kita cari dekat sufi bertentangan 100% dengan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi ni. Waktu kita kata jangan tok guru tengok Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, jangan ikut kiri. Tok guru kita boleh tentu betul dah. Ada bertemu satu kitab kaum sufi mengajarkan bahawa kalau ditimpa bahaya, misalnya kapal nyaris tenggelam, hendaklah panggil nama Syekh Saman, seorang waliullah yang sangat keramat di Madinah. Ya Saman. Dari kitab ni. Ya Saman ni tok guru Samaniyah ni. Tarekat Samaniyah ni ada pula anak murid dia tarekat lain pula tapi nak yang Saman tok guru tasawuf dah ni. Jadi kalau nak tergelai kapal minta dengan tok wali ya sama dengan berhala dah. Tok wali dah. Ada pula yang mengajarkan bahawa seorang yang sangat terancam oleh suatu bahaya sangatlah mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Lalu dia berseru, ya Allah tolong aku. Tapi Tuhan tidak mau menolongnya. Dia buat cerita lah. Dia kata ada seorang tu dekat tenggelam ke apa masalah. Apabila dah ikhlas ke agama dia, ya Allah tolong aku, Tuhan tak tolong, yang kata dia. Maka berserulah dia, ya Sayyid Abdul Qadir Jalani. Tiba-tiba terlepaslah dia dari bahaya itu. Ini ujian lah, tipu daya syaitan ni, iblis maklolok dia ni. Dan dia ni senang tidak ikhlas. Kalau betul-betul ikhlas tu padan dah tu. Sebenarnya mikir dah nak minta tolong dah dengan Sayyid Abdul Qadir Jalani. Dia basbah dah. Tuhan tak tolong dia, yang kata nak. Dari otak dia, kata Sayyid Abdul Qadir Jalani tolong, tiba-tiba syaitan pun tak ganggu dia. Maka kemudian bertemulah dia dengan Sayyid Abdul Qadir Jalani dalam satu mimpi. Sayyid Abdul Qadir Jalani marah kepadanya dan berkata bahawa lain kali kalau minta apa-apa jangan langsung kepada Allah, melainkan dengan perantaraan beliau. Dalam mimpi jumpa apa cerita dah. Mimpi dengan Nabi muka Melayu dah. Tahap tu tahap lagi dah. Ajar pelik-pelik pula dah. Jadi Sayyid Abdul Qadir Jalani ni marah dia buat apa minta Tuhan dengan Allah, minta dengan dia lah kali lah. Sebab Allah akan menolak segala permohonan yang tidak dengan melalui dia. Dia kata tak, kalau tak minta dengan dia, jadi Allah tolak lah. Sebabnya dia diberi mandat ketuhanan dah. Sayyid Abdul Qadir Jalani ni telah diberi kuasa ketuhanan dah. Mengikut tasawuf dah. Inilah kufur yang terang benderang menentang ayat-ayat Allah yang terang benderang yang timbul dalam khayalan-khayalan setengah penganut tasawuf. Bukan sikit lah, banyak lah kalau kita baca kan. Banyak benar cerita tasawuf gini lah. Nak kata Islam lagi kafir gitu dah. Tapi orang tu kita payah sikit lah nak mengkafirkan orang tertentu. Tapi ajaran itu ajaran kufur yang terang benderang. Tetapi setelah dia menyelamatkan mereka, pangkat ayat ke-23 artinya betapa pembesarannya badai dan angin ribut. Akhirnya cuaca akan tenang juga. Ombak yang bergulung-gulung besar laksana gunung. Akhirnya pun akan menurun. Pelayaran pun akan sampai juga menjejak tanah tepi. Orang-orang yang berlayar tadi akan lupa bahaya yang pernah mengancam mereka. Lupa dah lah. Kalau minta Tuhan betul pun, lupa dah. Tiba-tiba mereka pun berbuat sewenang-wenang di muka bumi dengan tidak benar. Sampai di darat mereka telah lupa bahaya yang pernah mengancam mereka. Mereka telah berbuat sewenang-wenangnya kembali. Sesuka hati mereka melampaui batas, menganiayai, berbuat curang. Baik kepada sama manusia, apatah lagi kepada Tuhan. Ataupun perangai manusia lah. Perangai manusia. Lupa dah Tuhan dah. Apabila masuk azab, kena bencana ke apa, ingat Tuhan lepas habis. Tak ingat mula gitu perangai manusia dah. Dengan ayat lanjutan ini teranglah bahawasanya angin badai dalam pelayaran di lautan itu hanyalah sebagai perumpamaan saja.
daripada gelombang hidup yang ditempuh manusia dalam berbagai-bagai hal. Tu buat contohnya. Dah pelajaran hak mudah nampak masa tu. Nah ni kita nak fikirlah cara susah juga dah. Dah. Kita nak banjir susah dah kita ni nak tak sopo zaman dulu dah. Zaman dulu tak kapal nak payah. Nak belayar kapal pula kapal layar dah. Lagi payah dah. Kita ni pada dengan maju susah kemana dah. Goncangan pelayaran angin badai, ombak dan gelombang besar-besar gunung bukan sahaja akan berjumpa di lautan, bahkan juga dalam seluruh segi dari kehidupan kita di darat ini pun. Kita akan ditimpa susah juga, sengsara sesudah memuncak naik, kadang-kadang akan terhempas turun dah. Sebab keadaan hidup ini tetap berirama, hidup ini warna-warni kehidupan dah. Ada naik tu, ada susah senang. Tidak akan begitu saja tak sama-sama dah. Malahan berpasang naik, berpasang turun dah. Masa naik, masa turun, masa suka, masa sedih, masa lapar, masa kenyang akan berulang-ulang dah. Itulah kehidupan dunia. Cubalah perhatikan kembali pangkal ayat 22 di atas tadi. Di pangkal ayat Tuhan menyebutkan bahawa dialah yang memperjalankan kamu di daratan dan di lautan. Artinya semua orang akan menempuh pelayaran dan perjalanan, akan menempuh ombak dan gelombang, angin, badai dan tenang. Tapi dalam lanjutan ayat disebutkan mereka, iaitu setelah Tuhan melayarkan kapal-kapal mereka dengan angin yang baik. Setelah menyebut kamu, disebut pula mereka. Kalau kita tidak mengerti kunci ayat itu, kita sangka bahasa ini tidak fasih. Padahal dengan kata kamu terlingkunglah segala manusia. Tidak ada manusia yang tidak akan belajar mengharungi lautan hidup. Dan dengan kata mereka, dikhususkanlah kepada orang yang dikala hebat datangnya badai. Mereka khusyuk dan ikhlas. Masa kena bala bencana tu, masa untuk kecut perut tu, khusyuk dan ikhlas lah. Dan demi setelah mereka lupa kembali ayat 3 tadi lah. Lepas apa dan hilang bahaya bencana tu, susah payah tu hilang, teringat Tuhan pula dah. Mereka tempuhlah jalan yang tidak benar yang akan membawa celaka diri mereka sendiri yang ditegaskan oleh lanjutan ayat. Maksudnya, wahai manusia, kesewenang-wenangan kamu itu hanyalah terhadap diri kamu sendiri. Mencari pasal, buat benda-benda melampau ni, penyakit lepas ni dah. Sama dunia dan akhirat dah. Kalau tak di akhirat ada dunia, kalau tak ada dunia di akhirat kena bala dah, penyakit. Kalau kamu lewati batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kalau kamu berbuat semau-maunya, semau-maumu saja dalam dunia ini, yang akan celaka bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri, itulah akan celaka. Perhiasan hidup dunia artinya sampai di mana pun kamu melangkah keluar dari garisan kebenaran, sampai di mana pun kamu memperturutkan kendali dari hawa nafsumu sendiri, menganiayai, berlaku zalim, ketahuilah bahawa semuanya itu hanyalah semata-mata perhiasan hidup di dunia saja. Apalah artinya kalau hanya perhiasan hidup dalam masa dunia yang pendek ini, kamu kejar pangkat tinggi sebagai perhiasan. Dan dengan sebab itu kamu melanggar segala ukuran dan norma-norma yang patut, maka pangkat itu tidaklah akan kamu bawa mati. Dan kalau kamu menempuh jelangkah sewenang-wenang untuk mencapai kekayaan, maka kekayaan itu pun tidak akan kamu angkat ke kubur. Masuk kubur pun tak boleh dah. Perhiasan hidup dunia ini hanyalah berlaku pada ruang yang sedikit saja dan waktu yang tidak lama, sangat sementara dah. Misalnya cincin emas bermata berlian adalah perhiasan. Kalau badan telah sakit, cincin emas bermata berlian itu tidak bercahaya lagi, tak ada faedah pun makan cincin emas, apa nak jual, nak gadar dah, nak berubah dah. Kemudian itu kepada kamilah tempat kembali kamu. Habis tempoh hidup dunia ini, diri pun kembali kepada Tuhan. Perhitungan di alam sana lain dari perhitungan di alam sini. Perhiasan-perhiasan tadi tinggal belaka, satu pun tidak ada yang diangkut ke alam sana, termasuk dalam kubur, alam barzakh apa dah. Tinggal dunia habisnya. Waris dibagi pusaka, dipecah. Rumah indah kosong sebab penghuninya telah berbelah bagi. Maka akan kami beritahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu perbuat. Hujung ayat 23. Apa yang akan dibawa ke akhirat kalau perhiasan dunia tidak dapat diangkut? Ialah catatan amal masing-masing. Nak bawa esok ni amal masing-masing ni. Kita sendiri tidak mencatat lengkap apa yang kita amalkan selama hidup. Tidak ada orang yang membawa not catatan dalam kubur ni. Tak ada orang bawa nota-nota dia dulu dah. Dan itu pun tidaklah perlu dah. Sebab di ayat 21 di atas tadi pun telah diterangkan, iaitu segala amalan dan perbuatan, mulut bercakap, langkah dan gerak-geri tidak lepas dari catatan Allah. Tuhan telah menegaskan beberapa malaikat untuk itu. Itulah yang akan dibuka kembali kelak di hadapan Allah. Untuk diperhitungkan mana amalan yang bernas dan mana yang hampa dah. Mana amalan yang molek, mana amalan yang mengecewakan dah.
Maka kedua rangkaian ayat ini telah memberi bahan bagi kita bahawasanya kita hidup di dunia ini adalah dalam pelayaran macam layar kita dah. Hidup dalam dunia ni dah. Kita pun selalu mendengar ungkapan tentang bahtera hidup. Kalau kita bahasa bunga, balarah kalau Arab dah, kalau Melayu bahasa bunga, bahtera hidup istilah dia dah. Kita akan bertemu kegoncangan dan ketenangan dalam kehidupan kita ni. Orang yang meraung-raung ketika menghadapi bahaya. Banyak yang menjadi sombong bila terlepas dari bahaya. Masa tak susah tak meraung, tak sedih tu kemai dah. Lepas ni pula tak ingat pula dah. Dia lupa bahawa pelajaran ini belum selesai lagi dah. Senang sementara tu jangan duk tak khabar dah. Sebab itu hendaklah bertenang, dapat mengendalikan jiwa dan merapat hubungannya dengan Tuhan. Baik di waktu genting-gentingnya bahaya ataupun di waktu ombak kehidupan itu sedang tenang pun kena ingat Tuhan lagi dah. Okey, kita pergi pada riwayat seorang nakhoda kapal. Sayyid Rashid Ridha menceritakan dalam tafsir Al-Manah, tafsir Rashid Ridha lah. Dia tafsir Al-Manah dia ni, tafsir ialah ada dia macam tolak apa mukjizat ni. Kerana telajuk nak tolak khurafat ni lah. Jangan kita, yalah kita tak setuju bahagian itu, tapi dia sebenarnya membuka pemikiran Syekh Nasruddin Albani lah. Rashid Ridha ni lah tulisan-tulisan dia lah. Juzuk sebelah halaman 341 tafsir Al-Manah ni kata apa? Tentang seorang nakhoda kapten kapal besar yang selalu berlayar pergi dan pulang di antara London dan India. Ya. Kapten kapal besar untuk main London India lah. Di waktu-waktu senggangnya di dalam kapal selalu suka membaca mula-mulanya sebagai ising perintang waktu. Mula-mulanya isi masa lapar lah. Kemudiannya sebagai studi menambah pengetahuan lah. Salah satu kitab yang menarik perhatiannya ialah Al-Quran. Dia putih. Nakhoda kapal dah. Untuk kaji Quran dah. Ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris lah. Untuk baca terjemahan. Dibaca terjemahan itu mulanya secara isi masa lapan lah. Isi lah. Isi masa lapan. Lama-lama menjadi perhatian lah. Terutama bila bertemu ayat-ayat yang menceritakan dari hal lautan. Dia berhi lautan lah. Ini KJL dia. Dia cerita lautan tu dia pun jadi perhatian ayat tu dah. Di antaranya ialah ayat 22 dan 23 dari surah Yunus ini bertemu dalam surah Ar-Rahman, ayat yang menyatakan perbezaan di antara dua lautan. Air tawar dan air masin yang tidak pernah berkacau, tak capur dah, di tiap-tiap kuala dan muara sungai besar. Bertemu lagi ayat lain dalam surah Ar-Rahman juga yang dengan pendek menerangkan betapa indahnya kapal-kapal mengharungi lautan. Bertemu pula surah lain tentang angin, tentang badai, tentang gulungan ombak, tentang gelap tengah malam sehingga tangan sendiri pun tidak kelihatan. Gelap gulita sekeliling, di bawah badai, di atas gumpalan awan hitam. Surah An-Nur. Dan di ayat bertemu lagi bahawa kadang-kadang lautan itu menghasilkan lu'lu', mutiara dan marjan. Bertemu lagi ayat bahawa kadang-kadang kapal itu berlayar beriring-iringan laksana dayang inang pengasuh membawa tanda, iaitu torehan bekas jejak kapal di lautan bila angin berhembus tenang. Dan kadang-kadang berhenti angin turun di zaman kapal layar lah. Maka terkata-katalah kapal itu rawa kidan menunggu angin. Jadi dia ada orang putih dah baca tu dah. Dalam satu trip pelayarannya dari London ke India, dia sengaja pergi menanyakannya kepada orang Islam ni. London ke India tu cari orang Islam. India kali dah. Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah berlayar? Mereka jawab bahawa kapten itu boleh mempelajari sendiri riwayat hidup Muhammad SAW. Mereka kata, baca sendiri lah tak? Tidak kata belajar buku belajar setan. Dengan tok guru saja dah. Tok guru karut apa tu pasal dah tak betul jalan lah. Suruh baca kaji lah. Orang lain kata suruh baca lah kaji. Tidaklah pernah beliau berlayar menempuh lautan. Lepas tu rakyat juga Nabi tak pernah nak kapal ni lah. Baca sendiri lah, tak percaya tak? Sejak itu timbullah dengan sendirinya dalam dadanya kepercayaan bahawasanya Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah kepada Muhammad SAW. Dia putih berasa benda ni kalau cerita Nabi sendiri tak ada nak kapal, ada cerita benda gini, pelik tak? Dan lebih dari itu, dia pun mendapat kesimpulan sehingga menjadi kepercayaan bahawasanya ayat Al-Quran ini penuh dengan isi ajaran tauhid, tasyrik dan tahzib. Pendidikan budi lah. Tasyrik itu ajaran agama, tahdib pendidikan budi ni. Tahdib yang mendalam, yang sangat sempurna dan lebih lekas masuk ke dalam akal murni insan, lebih daripada apa yang tersebut dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi dia berasa baca Quran ni berasa tenang, berasa nak jadi akhlak mulia berbanding baca Taurat dan Injil lah. Tu okey ya.
berfikir, baca dengan tenang lah ajaran tauhid. Setengah tu kalau kita tengok setengah tasawuf ni, ustaz-ustaz tasawuf ni tak suka belajar tafsir sebab ni tafsir ni banyak ajaran tauhid. Kita tak baca tafsir Azhar ni tak. Kakabar tauhid, lawan syirik. Kalau tak main tasawuf ni banyaknya syirik ni. Banyaknya ajar ketuk wali, menganggap ketuk wali, mandak tok wali dah. Banyak benda-benda gitu yang bahaya dah. Jadi orang putih pun dapat hidayah dengan baca terjemahan. Bukan belajar berguru je. Baca terjemahan tu menyebabkan suntikan jentikkan ke dalam hati dia supaya berfikir. Sejak timbul keyakinan yang sedemikian, maka masuk Islamlah kapten itu dengan sendirinya. Dibaca yang Al-Quran lalu diamalkannya isinya. Dan dia pun beribadahlah mengerjakan sembahyang di atas kapal dengan khusyuknya menurut tuntunan yang didapatnya dari terjemahan Al-Quran itu. Ini masuk Islam gitu dah. Semak tahu betul jalan kedua tapi percaya lah ke Islam dah. Kemudian datanglah masanya dia meninggalkan pekerjaan di lautan dan dipilihnya lah Mesir menjadi tempat kediamannya yang tetap. Lalu dipelajarinya bahasa Arab dan bergaul dengan ahli-ahli agama Islam. Jadi kata Syed Rashid Ridha, orang itu ialah Mr. Abdullah Brown. Orang putih ni pergi ngaji dengan dia kali, dengan Syekh Rashid Ridha ni. Demikian tulus ikhlasnya keislaman Mr. Abdullah Brown itu sehingga Syekh Muhammad Abduh seketika menguraikan tentang perlunya khusyuk dalam sembahyang, pernah mengambil perumpamaan dengan dia. Orang putih jadi contoh kepada khusyuk sembahyang dia. Orang menarik Islam tak khusyuk, mana dia jadi contoh khusyuk sembahyang orang putih. Baru masuk Islam ni. Itu seketika dia mulai Islam. Berapa lamanya dia sembahyang 5 waktu dalam kapal. Menurut faham yang didapatnya dari terjemahan Al-Quran sahaja ke dalam bahasa Inggeris tersebut, dikerjakannya dengan khusyuk dan tekun, lengkap rukun dan syaratnya. Kata Syekh Muhammad Abduh, sembahyangnya dalam keadaan demikian lebih dekatlah kepada keredaan Allah dan lebih dapat terima Tuhan daripada sembahyang setengah orang yang rukuk, sujud tunggang-tunggik, sembahyang rutin kerana telah begitu dipusakai dari nenek moyang semata-mata. Dia kata dia tu sembahyang dengan pehan, dengan semangat untuk ingat Tuhan dah. Kadang-kadang kita ni masalah Islam keturunan dah. Ikut buat hak tok nenek moyang saja sehingga kita tak berasa khusyuk. Kerana kita ni pusakai sembahyang dari tok nenek moyang dah. Pada ketika mengerjakan itu, hati mereka tidak terhadap sesama sekali kepada Tuhan. Tak ingat Tuhan pas sembahyang kerana rutin. Dia tidak menyedari kebesaran dan keesaan Tuhan. Mr. Abdullah Brown itu ialah Syekh Abdullah Brown, dikenal dalam masyarakat Mesir di awal abad ke-20 lah. Peringkat dulu lah 1900 lebih sehingga 1900 lebih sikit. Sebagai penganut Islam yang soleh dan meninggal dunia di Mesir juga. Pihak-pihak yang bermaksud hendak menggoyah keimanan orang Islam kerap kali menonjolkan bahawasanya Muhammad itu menjadi Rasul hanya untuk orang Arab. Dan syurga-syurga dengan air sungai mengalir dan kebun-kebun itu hanya sesuai untuk masyarakat Arab saja. Atau putih. Pelekeh ke Islam lah. Mereka tidak sedar atau tidak mahu insaf bahawasanya soal lautan dan pelajaran dengan ayatnya yang begitu banyak dalam Al-Quran adalah soal yang umum untuk seluruh manusia di dalam dunia ini dan dari dahulu sampai sekarang dan sampai zaman depan pun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah pergi belajar. Itu menyebabkan Mr. Brown tu masih Islam je lah. Wallahu a'lam. Setakat tu saja. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.